Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, Abi Sofyan bin Abdul Aziz dalam Seni Rohani. Baiklah, hari ini kita akan berkongsi tentang satu lagi seni rohani, iaitu seni nasyid. Nasyid bukanlah satu perkara yang asing bagi kita. Biasa kita mendengar nasyid di corong radio dan kita melihat di kaca-kaca TV. Namun apakah yang membezakan nasyid dengan lagu-lagu lain? Pertama sekali, biasanya sudah pasti nasyid itu liriknya membawa kepada kita dekat dengan agama. Itu sudah pasti. Dan biasanya nasyid juga beza dengan lagu-lagu yang lain adalah kerana cara melontarkan nasyid itu sendiri. Yang itu kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu asas jenis suara dalam nasyid. Baik, kita tukar kepada mod yang biasa pula. Jadi satu kumpulan nasyid ni biasanya adalah jenis-jenis suara yang pelbagai. Ada pelbagai lapisan, ada pelbagai variasi. Itulah yang menjadikan kumpulan nasyid itu sedap didengar. Kalau kumpulan nasyid hanya ada satu variasi suara, maka kumpulan nasyid itu boleh lagi mempertingkatkan kualitinya. Biasa kumpulan nasyid yang bagus, yang baik, dia mempunyai variasi yang pelbagai. Lagi banyak variasi ataupun lapisan suara dalam kumpulan itu, biasanya lagi bagus. Jadi hari ini saya akan membincangkan asas saja. Biasanya kumpulan nasyid yang wajib ada mesti ada suara satu. Suara satu juga dinamakan dengan suara biasa. Ataupun ada yang menamakannya sebagai unison. Dan biasanya solo akan menyanyikan dalam aras ini, aras ataupun level suara satu. Suara satu biasanya ramai orang boleh nyanyi dengan suara satu. Biasanya kita nyanyi lagu apa-apa pun dengan suara satu, iaitu suara biasa. Jadi kalau ada kumpulan nasyid ataupun berduet, maka akan tambah satu lagi orang, satu lagi variasi yang akan membuat suara yang kedua ataupun suara dua. Juga dinamakan sebagai second voice. Ada juga yang namakannya sebagai harmoni dan ada juga yang namakannya sebagai suara atas. Jadi suara dua ini adalah atas kepada suara satu. Maksud atas tu tingkatannya. Dia berada di atas. Suaranya biasanya lebih nyaring, lebih tinggi daripada suara satu. Jadi kumpulan yang mempunyai ataupun duet mesti ada suara satu dan suara dua. InsyaAllah sedap didengar apabila dilantunkan lagu-lagu. Level yang seterusnya ialah turutan yang ketiga. Turutan yang saya tunjukkan di depan anda semua ini sudah pun mengikut tertib. Dalam kumpulan nasyid mesti ada suara satu yang pertama. Wajib suara satu. Yang kedua turutannya ialah suara yang kedua. Kita tidak boleh melangkau suara satu terus pergi ke suara ketiga. Orang yang kedua tu dia buat suara ketiga. Boleh, tapi mungkin kita akan dengar ada something wrong here and there. Yang terbaik bila ada dua orang menyanyi, orang pertama akan nyanyi suara satu, orang yang kedua akan menyanyi suara yang kedua. Bila ada orang yang ketiga, dia akan buat suara yang ketiga ataupun juga dinamakan sebagai third voice. Suara tiga ini adalah di bawah suara satu. Di bawah suara satu. Jadi dia lebih rendah daripada suara satu. Namun tidak serendah suara yang keempat, iaitu bass. Bass ni paling bawah. Bass paling bawah. Bass biasanya mimik ataupun lebih kurang sama dengan suara satu, tetapi dalam level yang berbeza. Jadi kalau mengikut turutan seperti mana yang saya sebut, kalau ada satu orang yang ingin menyanyi, maka suara satulah yang dipilih. Sekiranya ada dua orang, maka seorang yang pertama akan menyanyikan aras suara satu, orang yang kedua akan menyanyikan aras suara kedua. Bila ada tiga orang dalam pasukan itu, maka orang yang pertama akan nyanyi suara level satu, orang yang kedua akan nyanyi aras suara dua ataupun second voice, dan orang yang ketiga akan buat suara yang ketiga. Kalau ada empat orang, maka turutannya 1, 2, 3 dan bass. Tetapi suara tiga ini kebanyakannya agak rumit untuk dipelajari, memerlukan pengalaman dan tempoh masa untuk menguasai suara tiga. Jadi sebab itu kumpulan-kumpulan nasyid biasanya ada suara satu, ada suara dua dan terus langkau ke suara empat.
tak ada masalah. Tetapi bila tiada suara 3, dia akan ada sedikit kelompongan. Dalam corong tu dia kurang sikit. Jadi kurang kat situ. Begitulah kasarnya ya. Baiklah, kita dengarkan satu demo yang saya ingin kongsikan kepada anda pada hari ini, iaitu lagu yang saya petik daripada Lah Ahmad, iaitu lagu Salam. Jadi saya akan tunjukkan kepada anda semua satu software yang dinamakan sebagai Audacity. Software ini dapat menghimpunkan suara saya. Saya menghasilkan jadi saya tidak perlu mencari orang kedua, orang ketiga dan orang keempat. Cukuplah saya seorang untuk menyampaikan semua suara, dan saya gabungkan dalam software ini yang dinamakan sebagai Audacity. Jadi saya telah pun rakamkan siap-siap untuk memudahkan pembelajaran dan perkongsian kita pada hari ini. Jadi kalau anda tengok, ini adalah suara 1. Yang ni level yang kedua ni adalah suara 2. Ini suara ketiga. Dan ini suara bass. Baik, kita dengar hasil projek yang telah saya buat secara on the spot je ni. Tak berancang beria sangat. Jadi kalau ada kekurangan tu, awal-awal saya minta maaf lah. Ini sekadar perkongsian untuk kita dapatlah sedikit sebanyak ilmu yang boleh saya kongsi. Mari kita dengarkan bersama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Baik, itu ada ibaratnya ada 4 orang lah. Cuba saya kurangkan seorang. Saya kurangkan bass. Saya mute bass, kita dengar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nampaknya masih lagi sedap didengar. Kita kurangkan seorang lagi, iaitu suara ketiga. Kita mutekan dia. Kita dengar hasilnya. Sallallahu ala Muhammad. Jadi ibaratnya ni ada 2 orang lah. Suara 1 dan suara 2. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nampak? Jadi soalan saya, antara 2 orang saja dengan 3 orang dengan 4 orang, mana lagi sedap? Sudah pasti the more the merrier kan. Baiklah, mari kita dengarkan setiap lapisan satu demi satu. Mungkin ada di sini yang ingin belajar, dan kaedah belajarnya untuk menguasai setiap level ni, biasanya pertama sekali mesti kuasai dulu suara 1. Kemudian kita cuba dengar suara 2, ulang dengar sampailah kita tiru jadi. Begitulah juga dengan suara ketiga dan suara kita keempat. Kita dengar suara 3 begitu saja, kita cuba tiru, mimikkan dan lontarkan, rasa macam jadi, barulah kita latih kepada suara yang seterusnya. Okey, mari kita dengarkan suara yang pertama. Jadi kita akan mutekan suara yang kedua. Tinggal suara 1 saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Baik, itu dia suara satu. Kita pergi kepada suara dua. Kita mutekan suara satu, kita diamkan, kita dengar suara dua saja. Biasanya kalau kita dengar suara dua saja dan suara tiga saja, kita akan rasa something wrong. Suara dua dan suara tiga ni biasanya dia tidak boleh berdiri dengan sendiri. Dia mesti digabungkan dengan suara satu, barulah kita akan rasa sedap. Kalau dengar sendiri, macam something wrong. Mari kita dengarkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Kan macam ada something wrong kat situ. Tapi ni tak weird lagi. Cuba kita dengar suara tiga sahaja. Lagilah weird kalau dia berdiri sendiri. Dengarkan bersama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Dahsyat kan suara tu? Macam tak sedap didengar kalau berdiri dengan sendiri saja. Sebab itu suara dua dan suara tiga mesti digabungkan dengan suara satu, barulah alunannya menjadi harmoni atau blend. Sedap kita dengar. Baik, kita dengar suara bass saja. Suara bass saja ni boleh kita dengar sendiri tanpa suara-suara lain. Masih lagi acceptable untuk kita dengar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. So nampak macam acceptable lagi lah. Okay, so kita dengar sekali lagi sebagai penutup. Semua gabung sekali, sudah pasti rasanya lebih sedap didengar. Mari kita dengarkan bersama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Baik, tadi kita pun lihat kalau ada satu suara lebih kuat daripada suara yang lain, dia pun akan jadi macam tak berapa sedap sangat. Sebab itu setiap orang berperanan dengan cara yang berbeza dan saling kukuh mengukuh. Jadi tak boleh kuat sangat suara yang lain, tetapi yang paling kena kuat ialah tetap suara satu. Suara satu mesti paling kuat, paling stabil, paling efisien. Lepas itulah suara second dan seterusnya ikut turutan. Jadi itulah sekadar perkongsian saya berkenaan dengan asas seni suara dalam nasyid
dan level-level variasinya. Moga anda semua bermanfaat dan boleh diamalkan dalam kumpulan nasyid anda. Jadi kita berjumpa dalam episod Seni Rohani yang seterusnya. Assalamualaikum.